Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azimah binti Muhammad Darmawan. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan pengaruh undang-undang Inggeris di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Untuk pengenalan, negeri-negeri Melayu Bersekutu ini terdiri daripada 4 buah negeri, iaitu pertama Negeri Perak, Negeri Selangor, Negeri Pahang dan Negeri Sembilan. Undang-undang sebelum kedatangan Inggeris di Negeri Sembilan ialah ada Pepatih dan ada beberapa di bahagian Melaka. Manakala di negeri Perak, Selangor dan Pahang mereka menggunakan adat Temanggung. Kemudian undang-undang Inggeris juga pada mulanya dipakai melalui dua kaedah. Yang pertama, kaedah keputusan para hakim iaitu Doctrine of President, dan kaedah kedua ialah kuasa undang-undang. Kemudian setelah itu barulah digubah secara rasmi di negeri-negeri Melayu Bersekutu dan dinamakan sebagai Undang-Undang Sivil 1937. Seterusnya, British mensasarkan untuk menstabilkan kedudukannya di Tanah Melayu melalui penyatuan 4 buah negeri itu, iaitu Negeri Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang di bawah satu pentadbiran secara persekutuan. Ini akan memudahkan dan akan menstabilkan kedudukannya di Tanah Melayu apabila negeri-negeri ini disatukan menjadi satu persekutuan. Inggeris juga mengakui bahawa negeri-negeri ini telah menjalankan undang-undang Islam, iaitu undang-undang tempatan. Maksudnya di sini, sebelum kedatangan Inggeris, negeri-negeri ini telah pun sememangnya sudah ada undang-undang mereka tersendiri, iaitu undang-undang tempatan. Seterusnya, undang-undang Inggeris juga diterima secara tidak rasmi melalui kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. Selain itu, setiap negeri juga menerima seorang residen Inggeris sebagai penasihat dalam pentadbiran dan cukai, kecuali tentang agama dan adat besar Melayu. Residen Inggeris ini akan menjadi penasihat di setiap negeri dan mereka akan menasihati Sultan dalam pentadbiran dan cukai, tetapi mereka tidak akan usik berkenaan dengan hal agama dan adat besar. Kemudian cara kemasukan dan pemakaian undang-undang Inggeris di negeri Melayu Bersekutu. Yang pertama ialah residen akan menjadi penasihat Sultan bagi setiap negeri dan residen juga mempunyai kuasa dalam pentadbiran, yang mana langkah tersebut akan memudahkan lagi kemasukan dan pemakaian undang-undang Inggeris di Tanah Melayu. Ciri-ciri negeri Melayu Bersekutu. Pertama sekali, selepas pelaksanaan sistem residen, British mengukuhkan lagi kuasa di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dengan cara membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu ini melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Seterusnya, Residen Jeneral dilantik sebagai Ketua Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Yang ketiga, Raja-Raja Melayu menerima semua nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali berkaitan agama dan adat Melayu. Itu syarat-syaratnya. Seterusnya, Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Kemudian perjanjian British dengan pemerintah negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pertama sekali di negeri Perak. Di negeri Perak wujudnya Perjanjian Pangkor 1874, yang mana syarat perjanjiannya yang pertama ialah Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak, dan yang kedua, Sultan perlu menerima seorang residen British, dan nasihat daripada residen British ini perlulah diminta dan perlu dipatuhi dalam semua urusan kecuali dalam sudut agama dan adat Melayu. Seterusnya di Negeri Sembilan, adanya Perjanjian British Sungai Ujong pada 1874, yang mana syarat perjanjiannya ialah yang pertama, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. Yang kedua, British mempunyai kuasa penuh dalam pungutan cukai di Sungai Lindi. Seterusnya di Selangor. Di Selangor adanya Perjanjian British Selangor 1875, yang mana British perlu membantu Sultan untuk memerintah negeri, dan yang kedua, British perlu menghantar J.G. Davidson untuk menetap di Klang dan Frank Swettenham untuk menetap di Langat bagi membantu pentadbiran di negeri Selangor. Dan yang terakhir ialah di Pahang, yang mana wujudnya Perjanjian British Pahang 1887,
Dan syarat perjanjiannya ialah British bertanggungjawab untuk menjaga keamanan Pahang. Dan yang kedua, Pahang tidak dibenarkan untuk membuat sebarang perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Okey, seterusnya campur tangan Inggeris. Campur tangan Inggeris yang pertama sekali di negeri Melayu Bersekutu bermula di negeri Perak. Yang mana pada tahun 1874, Perak telah menerima seorang residen bernama J.W.W. Beach melalui perjanjian Pangkor. Yang mana ketika itu Sultan Perak meminta bantuan British untuk menyelesaikan masalah peperangan di Perak. Maka pada 1874, Perak telah menerima seorang residen yang bernama J.W.W. Beach. Okay, pada tahun 1875, Selangor pula yang menerima residen. Hal ini kerana disebabkan wujudnya agenda British melalui peristiwa sebuah kapal dagang British yang telah dirompak di Langat dan peristiwa rumah api di Tanjung Racado diserang dan memaksa Selangor untuk menerima residen iaitu J.G. Davidson. Seterusnya di Pahang, pada 1888, Sultan Pahang didesak untuk menerima seorang residen bernama J.P. Roger. Hal ini kerana telah berlaku peristiwa pembunuhan seorang warga negara British berbangsa Cina berhampiran istana dan menyebabkan Sultan Pahang didesak untuk menerima seorang residen yang bernama J.P. Roger. Hal ini kerana British menyalahkan Sultan kerana tidak melindungi rakyatnya. Terusnya di Negeri Sembilan, wujudnya perebutan kuasa antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar. Di sini Datuk Kelana telah meminta bantuan dari pihak Inggeris dan sebagai balasan, Negeri Sembilan perlu menerima residen bernama Martin Lister. Pada tahun 1895, terbentuknya Negeri Melayu Bersekutu di bawah kawalan Pesuruh Jaya Tinggi Inggeris PTI yang mana telah menyebabkan kuasa raja semakin berkurang dan undang-undang Inggeris diterima secara tidak rasmi. Seterusnya, kaedah undang-undang Inggeris. Okey, pertama sekali, kebanyakan jawatan kehakiman merupakan peguamnya dari United Kingdom. Maka mereka kerap menggunakan kaedah common law ataupun kaedah Inggeris apabila mereka tidak dapat mencari undang-undang tempatan di negeri-negeri ini bagi menyelesaikan suatu perkara. Okay, kemudian, sejak 7 April 1956, Undang-Undang Inggeris digunakan secara keseluruhan mengikut kesesuaian undang-undang tempatan yang dikuatkuasai di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya, apabila berkembangnya pengaruh Inggeris, maka Undang-Undang Inggeris diterima secara meluas. Undang-undang Islam juga telah diterima pakai di negeri Melayu Bersekutu, terutama mengenai perkahwinan, perceraian bagi negeri yang mengamalkan adat temanggung. Wujud juga pengaruh Undang-Undang Islam dalam hal jenayah. Undang-Undang Inggeris juga dipakai di negeri-negeri ini dalam perkara yang tidak diperuntukkan dalam Undang-Undang Tempatan. Kiranya jika tiada undang-undang tempatan yang bersesuaian dengan kes-kes di mahkamah, maka Undang-Undang Inggeris akan digunakan. Sebagai contoh, Undang-Undang Jenayah Adat digantikan dengan Kanun Keseksaan India dan Kanun Tata Cara Jenayah India. Okey, seterusnya, hakim juga dilatih di England. Maka undang-undang yang dirujuk ialah Undang-Undang British. Kemudian, Undang-Undang Inggeris diperluaskan ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada tahun 1951. Okey, yang terakhir ialah contoh kes. Contoh kes yang pertama, dalam kes Kerajaan Perak lawan Adams, Hakim Besar Woodward berkata, dalam menimbangkan perkara-perkara mengenai kesalahan sivil, Mahkamah selalu mengambil keputusan-keputusan Mahkamah Inggeris sebagai panduan mengenai prinsip asasnya. Maka, benarlah sekiranya jika tiada undang-undang tempatan yang dapat menyelesaikan kes-kes di mahkamah, maka selalunya undang-undang Inggeris yang akan dipakai. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.